Okay, simpanan ni simpanan ni bila kita simpan kat bank ni, so kita akan dapat dinamakan sebagai dividen lah ataupun kadar faedah bagi setiap hujung tahun. Mungkin maybe BSN declare ini tahun ni dia dapat 5% kan simpanan. So 5% daripada simpanan 1,000 tu dia darabkan lah. So dapatlah cukurannya dalam RM10 ke kan. Biasa simpanan yang simpanan bank ni sikit je dia bagi. Okay, di-spend kepada peratus dividen yang kena bagi oleh setiap bank lah. So maksudnya dia bagi bonus lah. So bila awak menyimpan kat dia, dia bagi bonus. So kalau awak simpan dalam tabung, berapa banyak awak simpan, banyak tu lah yang awak dapat. Dia tak ada lebih. Cuma kalau bank dia tambahan sikit lah. So yang kedua, dinamakan sebagai pelaburan. Okay, pelaburan apa? Pelaburan ialah tindakan mendapat pulangan dari masa pada masa hadapan melalui pendapatan dan keuntungan. Okay, so pelaburan ni adalah betul macam kita nak buat satu investment, kita masuk dalam tu kan. Okay, invest satu benda, then bila dah sampai ke hujung bila kita dapat berjual, orang tu dapat benda tu dapat diniagakan, so kita dapat pulangan lah kat situ. Dapat keuntungan kat situ. So pelaburan ni dia menyediakan satu modal kepada seseorang ataupun sesuatu badan untuk dilaburkan, untuk diniagakan macam tu. Itu maksudnya pelaburan lah. So kita sebagai investor. So yang ketiga dinamakan sebagai faedah mudah. Okay, faedah mudah ni apa? Faedah mudah ni ialah jumlah wang yang diperoleh berdasarkan wang simpanan. Tadi cikgu cakap tadi pasal kadar faedah kan. Okay, so faedah mudah ni adalah sejumlah wang yang diperolehi daripada simpanan kita. Contohnya tadi ada 1,000. Okay, katakan dia nak bagi kadar faedah tu dalam 5%. So 5% daripada 1,000 tu dapat berapa? So kita dapatlah dia punya keuntungan dia. Itu faedah mudah namanya. Okay, in term of simpanan, dia akan dapat menguntungkan lah. Contohnya kita simpan 1,000, kita dapat dalam RM100 katakan. 1,000 kita dapat 100 katakan. So keuntungan dia RM100. Tapi kalau dari segi in term of pinjaman, hutang, dia akan menambahkan lagi hutang kita lah. Itu perbezaan antara simpanan dan juga hutang. Jadi kita akan belajar hutang juga lah. Tapi sekarang kita straight kepada simpanan lah. So simpanan kita ada kadar faedah, so dinamakan sebagai faedah mudah. Okay, ni betul tak perlu silent pun, dia definisi dia. Dia yang paling penting awak kena tahu, awak kena faham simpanan ni macam mana, pelaburan ni macam mana, dan apa itu kadar faedah. Okay, so kita ada dua kadar faedah. Sebenarnya ada dua bukan faedah, ada dua, bukan satu je. Kita ada dua. Okay, yang pertama dinamakan sebagai tadi faedah mudah, dan yang kedua dinamakan sebagai faedah compound. Okay, so faedah mudah tadi formula dia adalah I sama dengan P darab R darab T. I itu apa? I itu dalam bahasa Inggeris dia interest. Faedah, interest. Okay, interest. Interest. Okay. So faedah mudah simple je, PRT. So P itu apa? P itu adalah principal. Principal contohnya kita ada simpanan 1,000. So 1,000 lah principal dia. P dia. So kadar faedah dia, katakan kadar faedah dia 5%. Okay. So contohnya P dia 1,000. Simpanan dia, principal dia 1,000. Kadar faedah dia 5%. R dia sama dengan 5%. Kalau 5% lah.
Okay, kalau 10%, 10 per 100. So dia akan dapat perpuluhan. Sifar perpuluhan sifar 5. Okay, dia nilai dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 5. Bukan 5 Kita kena pakai 5 per 100. Sebab 5, biasa tulis 5% kan je ni. Itu 5%. So kita pakai 5 per 100. So kita dapat dia 0.05 dan T ni adalah masa. Contohnya masa dia setahun. So T dia 1 lah. Kalau dikira bulan 12. Tapi biasanya kita pakai tahunan lah. Tahunan 6. Kalau dia panggil tahunan lah 1 je lah. T sama dengan 1 tahun. So bila kita calculate, so dapatlah dia punya interest dia berapa. Contohnya kita ada 1000 apa simple kita 1000. Okay, darab dengan 0.05 katakan. Lepas tu darab dengan setahun, darab dengan 1. So kita akan dapat berapa ni? RM50 dah salah kan? 1, 2, 3. Yes, dapat RM50. So kalau simpanan kita RM1,000 dengan kadar faedah dia 5% setahun. So maksudnya kita akan dapat dividen ataupun faedah dia adalah sebanyak RM50. So contohnya hujung tahun nanti kita dapatlah ataupun awal tahun nanti dia tambah. Masuk RM50 dalam bank kita. Itu sebagai macam sagu hati lah ataupun hadiah sebab kita menyimpan dalam bank tu. Tak kisah BSN ke apa bank lah, Maybank ke kan, Afin Bank ke, HB Bank ke. So RM50 ni sebagai dia punya hadiah lah. Sebab awak menyimpan dekat dalam bank saya bagilah hadiah RM50. So faedah ni maksudnya diberikan sebagai macam faedah lah, upah kepada awak sebab awak menyimpan dalam bank tu. Okay, so itu secara simple macam ni kita nak kira faedah. Okay, so dinamakan faedah mudah lah. Okay, so yang kedua kita ada faedah compound. Okay, faedah compound. So faedah compound ialah faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah terkumpul. Okay, dia hampir sama juga dengan pengiraan faedah mudah ni. Tapi dia punya pengiraan dia lebih sikit lagi. Sebab kita ada ni bilangan kali faedah itu di compound setahun. Okay, N tu bilangan kali faedah compound di compound setahun. Okay, compound bukan maksudnya kena saman Biasa perkataan kita panggil compound ni kena saman. Langgar PKP je kena compound RM5,000 kan. Ada peniaga burger pun kena apa? RM50,000. Kena compound. Bukan. Maksud kat compound kat sini adalah maksudnya berapa bilangan kali. Okay, contohnya dalam setahun kita ada 12 bulan. Okey. Setahun ada 12 bulan. Katakan cikgu nak di compound sebanyak secara quarterly. Quarterly maksudnya kalau quarter quarterly maksudnya N dia 4. Okey, 4. Bermaksud faedah tu dikira sebanyak 4 kali setahun. So cikgu nak tanya awak, kalau dia buat pengiraan faedah tu sebanyak 4 kali, dia buat pengiraan berapa kali sebulan? Setiap berapa bulan dia buat kadar faedah tu, pengiraan kadar faedah tu. Cuba berteka. Kalau dia cakap quarterly. Afi boleh jawab? Afi? Saifuddin, nak jawab boleh?
Okay, kita ada quarterly. So setiap berapa bulan kita compoundkan dia? Anas nak cuba? Okay, Sabudin. 3 bulan ke? Yes, betul. So setiap 3 bulan. So quarterly di dalam bahasa Melayunya dalam bahasa Melayu kalau kita buat dinamakan suku tahun. Okay, suku tahun. Okay, suku tahun maknanya 1/4 lah ataupun 4 kali kan. Suku quarterly. Okay, nama lain daripada quarterly kita ada half yearly. Okay, half yearly. Okay, half yearly ataupun separuh tahun. Okay, dalam bahasa Melayu dia separuh tahun. Okay, separuh tahun. N dia berapa? Saifuddin. Ya. Kalau quarterly 4. Kalau half yearly berapa? N dia. 6 lah. 6 ke? 6? 2. 2. Half yearly 2. N dia 2. Okay. Tapi dia buat 6 bulan sekali. So maksudnya daripada bulan 1 sampai bulan 6. Lepas tu dah dapat 1. Bulan 6 sampailah bulan 7 sampailah bulan 12. Faham? So dapatlah 2 kali. N dia 2 kali. Boleh dapat ni, Saifuddin? Boleh. Okay, cikgu rumuskanlah dia tu. Okay. Ni ayat-ayat yang akan ada keyword yang akan ada keluar dalam compound lah. Okay. So keyword dia. Okay. Keyword. Kita ada quarterly. Quarterly. Ataupun suku tahunan. Tahunan. Okay, so kita ada lagi half yearly. Ataupun dalam bahasa Melayu dia separuh tahun. Okay, half yearly. Dan kita ada annually ataupun tahunan. Okay. So and dia berbeza-beza lah. So kalau quarterly 4. And dia 4 lah. So kalau half yearly 2. So kalau annually 1. Okay. Satu lagi kita ada monthly. Ada juga monthly lagi teruk. Dia punya compound dia monthly. So monthly bulanan. Okay. So monthly and dia akan jadi 12 lah. Okay. Ni setiap apa? Setiap. Okay, ni 3 bulan sekali. Okay. Kalau half yearly 6 bulan sekali. Kalau annually setahun sekali lah. Okay, setahun sekali. Okay. Yang ni monthly setiap bulan. Okay. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun sekali, setiap bulan. Sebab tu kalau ayat ni kena tahulah. Quarterly, half yearly, annually dan monthly. Ataupun suku tahunan, separuh tahun, tahunan dan bulanan. So kalau compound dia ikut keyword dia, okay, kalau quarterly ataupun suku tahunan dia, N dia jadi 4 N. Okay. So half yearly dia akan jadi 2, annually 1, monthly akan jadi 12.
Okay. Tak apa, nanti kita akan cikgu akan explain macam mana kita nak kira faedah compound ni. Formula dia panjang jugalah. Tapi kalau awak dah biasa gunakan formula tu, dah akan awak akan dapat lah. Cuma yang ni, cikgu minta salin sebagai nota tambahan. Okay, dah salin beritahu cikgu. Okay, dah set Okay, baik. Okay, formula untuk compound dia adalah MV sama dengan P dalam kurungan 1 tambah R bagi N dalam bentuk kurungan kuasa N darab T. Ni kuasa bukan darab dengan ni. Ni kuasa kat luar. Contohnya kita ada P, ada kuasa 2 kat situ. 2 ni NT lah. Okay. So maksudnya kita ada P darab 1 tambah R bagi N kuasa N darab T. So P macam biasa adalah dia punya principal. Okay. Contoh jadi kita ada simpanan 1000 kan. 1000. 1 tambah R tu macam biasa sama juga kadar faedah. Kalau 5%, so maksudnya 0.05 bahagikan dengan N. N tadi kita cakap tadi apa? Quarterly, yearly, half yearly, monthly kan. Ada 4 jenis tu keyword dia. Tu kena darab kuasakan dengan N darab T. N macam biasa tadi bilangan tadi. T adalah dia punya berapa tahun masa dia. Okay. Biasanya faedah compound ni digunakan untuk simpanan tetap. Fixed deposit panggil bahasa Inggeris dia. Ataupun simpanan
simpanan tetap. Dia tak ada simpanan yang macam bank awak tu dalam BSN tu. Okay, dia special case. Dia special simpanan yang akan gunakan faedah compound sebab dalam faedah compound dia lagi menguntungkan untuk jangka masa yang sangat panjang lah. Okay, faedah compound lagi banyak lah. So biasanya kalau yang simpanan awak ni biasa dia akan gunakan formula faedah mudah. Okay, cuba salin dulu. Kalau siapa yang tak sempat nak print tu, okay. So cuba salin faedah mudah formula ni. Faedah compound faedah dia ni. Dia punya formula ni. Siapa yang tak salin lagi kan? So salin dulu formula dia. Kejap lagi kita akan gunakan formula ni untuk kita kira lah apa faedah compound ni. Okay, masa dalam 2 minit untuk awak salin. Okay, dah salin formula dia. Okay, baik. So untuk nilai pulangan modal ni, okay, yang kelima, nilai pulangan modal so merupakan nisbah keuntungan atau kerugian terhadap kos pelaburan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil return of investment lah. So berapa kita punya return of investment yang kita dapat, berapa persen. Biasanya tak ada persen lah. Okay. So kalau ROI dia lebih daripada persen, so mungkin pelaburan dia akan jadi yang orang kata menguntungkan lah. Biasanya pelaburan yang menguntungkan contohnya beli rumah, tapi beli rumah pun ada juga risiko dia. Itu menyebabkan return of investment tu dia tak achieve 100% lah. Ataupun dia dapat paling tidak pun dia akan dapat 5% macam tu. Itu return of investment. Okay. So biasanya return of investment ni at least paling kurang pun 1% lah nilai pulangan dia. Okay, dia takkan, kalau berkurang tu, kalau kurang daripada 1%, 1%. Kalau kurang daripada 1% tu, so bermaksud dia terlampau apa orang kata rugi lah. Okay. At least korangnya dapat 1%, okey lah, berbaloi lah dengan pulangan kita kan. Nilai pelaburan contohnya kita labur, contoh yang paling simple, RM1,000. Okay. So kita dapat RM100. Okay. So darabkan dengan 100%. So kita akan dapat dekat sini pulangan modal dia
apa ni? 10%. So tinggi lah 10%. Okay, dapat 10% tinggi. So kalau kita invest 1000 dapat 100. So idea ataupun return of investment dia adalah sebanyak 10%. Boleh? So tu dimasukkan sebagai nilai pulangan pelaburan. Tapi nanti kita akan tengok soalan-soalan dia. Macam kita nak dapatkan. Okay, 6 risiko. Risiko ni definisi je lah. Risiko ialah kemungkinan mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian je. Ketidakpastian dalam aktiviti pelaburan. Okay. So, nombor 7, pulangan ialah keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Okay. So, ini just macam memahamkan awak lah. Apa itu pulangan, apa itu risiko. Setiap pelaburan ada risiko. Sama ada risiko dia kecil ataupun besar. Biasa kan kalau awak dengar tengok cerita drama kan, dia lebih besar risiko, lebih tinggi pulangan dia kan. High risk, high return, orang putih cakap. So itulah dinamakan sebagai pulangan dalam pelaburan. So semakin tinggi risiko yang kita sanggup lalui, semakin tinggilah pulangan yang kita akan dapat. Kecairan adalah keupayaan simpanan atau aset diubah menjadi wang tunai. Maksudnya apa? Kita beli rumah, okay, ataupun kita beli emas lah. Okay, emas tu dengan harga RM4,000, gelang emas kita nak hadiahkan mak kita. Lepas tu, di certain masa, mak kita perlukan duit. Mak kita perlukan duit, dia cari, bukan carikan emas maksudnya dia gadaikan emas ataupun dia jual emas tu. So maksud dia mencairkan lah, mencairkan aset dia untuk dapatkan wang tunai. So bila dia jual, dia dapatlah wang tunai. So itu namakan kecairan lah, mencairkan aset. So kecairan adalah keupayaan simpanan atau aset diubah menjadi wang tunai. Macam ni kecairan dia. Tahap kecairan dia macam ni. Tinggi ke rendah ke apa semua. Kalau susah, maksudnya tinggilah, kuranglah tahap kecairan dia. Keupayaan dia berkurangan. Kalau tinggi, maksudnya senanglah. Benda tu nak diubah kepada wang tunai. So senanglah kita, contoh kita nak gadaikan, kita ada emas, kita nak gadaikan sebab kita tak ada, masa tu tak ada duit. Tak cukup nak menyara hidup. Okay, so kita gadaikan, kita dapatlah duit untuk meneruskan kelangsungan hidup. Itulah fungsi dia. Nombor 9, strategi pemuatan kos ringgit. Dia kan untuk mengurangkan risiko pelaburan. Okay, so formula dia adalah puatan cost share ialah sama dengan jumlah kos pembelian bahagi dengan jumlah bilangan unit pembelian. Jadi kita tengoklah macam mana formula dia. Dia akan bagi terangkan sikit lah. Ringgit ni, strategi ni just average cost sama dengan ini bahasa Inggeris lah. So puatan cost share sama dengan jumlah kos pembelian bahagi dengan jumlah bilangan unit pembelian. Ini dimaksudnya macam ni kita nak tentukan berapa unit saham yang kita beli dan berapa kos yang kita perlu bayar lah. Jadi kita akan go through sikit. Okay. Baik. Okay. So yang soalan pertama, dia minta kelaskan atau senaraikan kelaskan senarai berikut mengikut jenis simpanan dan pelaburan. Okay. So kita ada unit amanah, akaun simpanan tetap, hal tanah, saham, akaun simpanan semasa. Okay, kita ada bond. Okay. So A, simpanan. Apa dia? Jenis simpanan. Jenis simpanan apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Syafiuddin? Boleh?
Hello? Ha. Anas nak jawab. Okey. Jenis simpanan. Apa dia? Jenis simpanan akaun simpanan tetap, Okey, lagi? akaun simpanan semasa, amanah saham. Mana saham? Okey. So, jenis simpanan kita ada akaun simpanan tetap, akaun simpanan tetap, okey, dan akaun simpanan semasa. Okey, simpanan semasa. Okey, untuk amanah saham tu dalam pun saham, tapi cuma dia bezakan amanah je kan. Walaupun dia ada saham kat sini, walaupun ada amanah kat sini, dia ada saham juga, so dinamakan sebagai pelaburan. Okey, so ni amanah saham. Amanah saham, kita ada saham macam biasa, saham biasa, standard. Okey, lepas tu kita ada hartanah dan juga kita ada bond. Okey, bond ni bermaksud sesuatu institusi perbankan ataupun sesuatu kementerian kewangan lah akan menerbitkan bond. Bond maksudnya kita boleh menyumbang kepada bank tu, badan tu. Kita bond ni dalam bahasa Inggeris lah, ataupun dia orang kata perbankan atau kewangan tidak patuh syariah lah. Biasanya yang patuh syariah ni, nama lain bagi bond ni kita panggil, biasa dengar tak, sukuk. Okey, sukuk. Okey, biasanya bond ataupun sukuk ni dinamakan sebagai bond patuh syariah lah. Kalau biasa Islamik dia panggil sukuk, kita tak pakai bond lah. Okey, sukuk. So sukuk ni contohnya kita ada satu badan kewangan ataupun kementerian kewangan ni, dia perlukan duit. Dia perlukan duit ketika dia nak sukuk untuk COVID kan. Sukuk COVID dia bagi itu, dia terbitkan sebanyak RM500,000 ataupun 500 juta silap. So sesiapa boleh masukkan ke dalam sukuk tu. So contohnya kita masukkan sukuk tu 100,000. Okay. So katakan dia return dia adalah sebanyak 2%. So nanti bila satu masa duit kita akan dapat balik 200,000 tambah dengan keuntungan kita dapat ni. Itu dinamakan sebagai sukuk lah ataupun bond. Bond ni maksudnya pinjaman, kita bagi pinjaman kepada satu badan kewangan. Tak kisahlah bank ke apa ke semua kan, tapi dia ada badan kewangan yang menguruskan satu ni. Itu maksudnya biasanya kalau buat pinjaman, bank bagi pinjaman kat kita. Kalau bond, kita bagi pinjaman kat bank. Ataupun badan kewangan ni. Tak kisahlah sama ada dia kementerian kewangan ke, tapi berkaitan dengan financial, dia boleh menerbitkan bond ataupun dalam Islam kita panggil sukuk. Okey, boleh dapat ni. So yang tadi amanah saham tu di bawah jenis pelaburan, bukan simpanan ni. Okey, baik. Seterusnya, padankan istilah-istilah kewangan ni berikutlah. So kita ada prinsipal, okey, kita ada faedah, kita ada pelaburan dan kita ada saham. Okey, definisi ni biasanya dia tak menjurus sangat lah, tak penting pun sangat. Tapi
kalau awak tahu macam tadi kita cakap tanya ada istilah tu, boleh je follow. Boleh baca balik apa itu istilah-istilah itu. Kalau macam Anas nanti cikgu bagi balik tu so copy tu atau open. Boleh bacalah dia punya definasi kewangan, istilah kewangan ni. Okey. Prinsipal. Prinsipal ni apa ni? Prinsipal ni adalah jumlah asal wang yang dipinjam ataupun yang dilaburkan ataupun yang disimpan lah. Okay. So pelaburan prinsipal adalah jumlah asal wang yang dipinjam atau dilaburkan. Dia boleh jadi simpanan yang tadi juga simpanan tadi kan. So dia boleh jadi wang yang jumlah asal yang dipinjam. Okay. Faedah. Faedah apa? Faedah ialah charge ke atas wang yang dipinjam ataupun yang dilaburkan. Okay. Charge ke atas wang yang dipinjam atau yang dilaburkan. Pelaburan. Pelaburan ialah okey, pelaburan adalah sini. Pelaburan adalah pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu menghasilkan keuntungan. Contohnya, cikgu ada wang, ada RM400,000. Ada satu projek perumahan ni. Dia cakap dia tawarkan harga rumah ni RM400,000. So cikgu belilah rumah tu. Cikgu dah ada aset sebiji buah rumah. Sebuah rumah teras katakan 2 tingkat. Itulah aset cikgu. So nanti dalam masa 10 tahun lepas tu cikgu nak jual balik. Bila jual, kemungkinan harga rumah tu akan meningkat lah. Cikgu beli RM400,000. Mungkin kalau cikgu jual, mungkin dapat RM800,000. So maksudnya keuntungan cikgu dapat adalah sebanyak RM400,000 lah selepas 10 tahun. Itu maksudnya pelaburan lah. Itu pertukaran wang kepada aset dengan harapan aset itu boleh menghasilkan keuntungan. Itulah definisi dia lah. Dan saham ni apa? Saham ialah pegangan hak milik sesuatu syarikat. Pernah dengar kalau cerita-cerita drama kan? Share, 50% share dalam syarikat ni. 20% share daripada syarikat ni. Itu dinamakan sebagai saham. So hak milik dalam syarikat tu berapa kepentingan kita tadi. So apa kelebihan share ni? So bila sebuah company itu untung, so dia akan dapat peratus pemilikan atau pemilikan dapat keuntungan lah daripada saham tu. Itu dinamakan sebagai share. So ni adalah istilah-istilah kewangan yang awak tak adalah betul awak perlu stres untuk faham sangat istilah tu. Just awak kena faham dari segi, oh ni bentuk dia, ni macam ni dia, apa maksud dia, itu je. Bab ni bukan nak membayangkan awak, okey, aku kena jadi accountant lah, aku kena jadi orang pelabur lah, tak ada. Dia just asas je lah. Nak mengenalkan awak dengan simpanan, pelaburan semua. Okey. So, sekarang kita nak kira dia punya hitung faedah mudah dan jumlah simpanan berdasarkan maklumat berikut. Okey. Contoh kat sini kita ada RM3,000 prinsipal dia. Itu simpanan dia lah. So kadar faedah mudah setahun dia adalah 1.8%. Sikit lah 1.8%. Tadi kita 5% kan. Yang ni kita bagi 1.8%. Okey. Tempoh simpanan adalah sebanyak 9 bulan. So, nak kira kaedah faedah dia adalah sebanyak I sama dengan PRT kan. Formula dia I sama dengan P darab A darab I sama dengan P darab A darab T. So, P principal, A dia punya interest rate dia, T dia punya tahun dia lah.
Kalau 1 tahun, 1 lah. Tapi kalau dia cakap 9 bulan ni, kan, 9 bulan, kita bagilah 9 bahagi 12. Kalau 1 tahun, 1 lah. Kalau 2 tahun, 2. Tapi kalau dekat 9 bulan, 9 bahagi 12. Okay, so 3,000 darab dengan 1.8 bahagi dengan 100 darab dengan 9 bahagi dengan 12. So kita dapatlah kadar faedah dia sebanyak RM40.50. So jumlah simpanan dia selepas dapat faedah tu, dia dapatlah RM3,000 RM3,040.50. Okay, RM3,040.50. Itu je lah simpanannya. Okay, cuba buat dapatkan yang A, B dan C ni. Cikgu nak tengok berapa dia punya kadar faedah dia dan berapa simpanan dia selepas diberikan kadar faedah mudah tu.
So macam mana? Buat. Boleh bagi cikgu jawapan? Jawapan awak? Cikgu. Hafiz. Yang A ya. Yang A apa eh? Boleh? I sama dengan 4,000. I sama dengan 4,000. Macam mana dapat 4,000? Sebab dia punya principal je 4,000. Principal 4,000. Oh, banyaknya interest dia. So, I sama dengan apa? Apa buat? Anas nak jawab? Jawapan saya 20. 20 ringgit. RM20. Cikgu nak jawapan dia ke? I Okey. I dapat apa? Fee, RM20 eh? RM20. Okey. So, jumlah simpanan dia? RM40, RM4,020. RM20. Okey. Nas, yang B, apa jawapan dia? B RM350. RM350. Okey, betul. So, jawapan jumlah simpanan akan jadi RM7,350. Okey, Saifuddin, yang C, apa jawapan dia? RM2,015. RM2,015 RM2,015. So, interest dia dapat RM15. So, interest 15 dapat RM2,015. Okey, betul? Alright. So, itulah cara pengira. Kalau kita nak kira faedah mudah, faedah dia, dan lepas tu kita dapatkan jumlah simpanan semasa dia berapa. Okey. Okey. Nombor 4. Dia minta bandingkan dan susun jenis simpanan, pelaburan dan pelaburan mengikut berdasarkan kepada risiko dia. So siapa lagi tinggi risiko dia? Agak-agak dia siapa lagi tinggi risiko dia? Antara saham, akaun simpanan dengan hartanah. Yang mana berisiko tinggi? Anas? Saham cikgu. Saham, okey. Saham mempunyai risiko yang lagi lebih tinggi. Okey, paling tinggilah orang kata. So saham. Okey, yang kedua tinggi apa? Saya rasa hartanah. Hartanah, good, betul. Hartanah. Dan yang tak ada risiko langsung apa? Akaun simpanan. Akaun simpanan. Okey, akaun simpanan. Okey. Walaupun hartanah ni okey, kenapa akaun simpanan dia risiko dia rendah? Sebab dia punya faedah dia ataupun keuntungan dia rendah. Okey, tadi kita buat kan, dapat RM15, dapat RM350 je. Tapi hartanah dia punya keuntungan dia, macam cikgu cakap tadi, cikgu beli RM400,000. Selepas 10 tahun, cikgu dapat jual dia balik dengan RM800,000. So keuntungan cikgu dapat dalam RM400,000. So maksudnya dia punya dia ada risiko, tapi risiko dia minimum, rendah. So cikgu mesti dapat pelaburan yang tinggi. Tapi saham
dia risiko lagi tinggi sebab dia boleh dapat keuntungan lagi besar daripada keuntungan hartanah. Kalau hartanah dapat 400,000, mungkin saham boleh dapat 1 juta keuntungan dia. Berdasarkan kepada saham tu, berapa kenaikan saham tu lah. So kalau saham yang berbilion-bilion unit dalam satu company tu, kalau dia bergerak dalam 2 atau 3 sen je, awak boleh jadi billionaire tau. Keuntungan dia boleh dapat bilion tau. Okay. Ataupun trilion unit dalam satu unit. So kalau berapa sen saja pergerakan dia akan efek kepada keuntungan dia. Kalau rugi lah. So possibility tu untung tinggi pun, itu rugi pun tinggi juga. So risiko dia tinggi, keuntungan pun akan jadi tinggi lah. Itulah kelebihan saham. Tidak besar nanti kalau dah ada duit kan, bolehlah buat laporan. Yang paling simple yang kira kurang risiko, kau boleh masuk kepada amanah saham. Amanah saham Bumi Putra SB kan. Boleh. So tapi dia punya keuntungan dia rendah lah. 5%, 7% tu keuntungan dia. Tapi dia tak adalah berisiko tinggi untuk awak mengalami kerugian. Okay. Banding kalau saham, awak kata kat sana, pernah dengar Bursa Malaysia ataupun BSKL, Bursa Malaysia, Bursa saham kan. So kat situ dia punya keuntungan dia ataupun risiko dia tinggi, keuntungan dia pun tinggi jugalah. Okay. So sekarang kita pergi kepada sesuatu benda yang kita anggap dia dinamakan sebagai faedah compound. Itu nilai matang ataupun yang di compound ni biasanya panggil nilai matang lah. Nilai matang bagi simpanan RM10,000 untuk 30 tahun, untuk 3 tahun dengan kadar faedah dia 3.1%. Okay. Kalau simpanan biasa kita tak adalah dapat 3.1. Kita dapat 2/3, paling tinggi pun 2%. So kadar fixed deposit ataupun ni dipanggil kita boleh buat 3.1% lah keuntungan ni. Okay. Di compound setiap suku tahun. Dia juga suku tahun ataupun bahasa Inggeris dia quarterly kan. So N dia akan jadi, N dia sama dengan 4. Okay, N dia sama dengan 4. Okay, so masuklah prinsipal dia 10,000. Okay, 1 bahagi dengan, okay, interest dia dapat apa? 3.1%. Bersamaan dengan sifar populasi sifar 3.1. Sebab 3.1 bahagi dengan 100. Dia bukan 3.1 3.1 bahagi dengan 100. So dapatlah 0.031. Bahagi 4. Lepas tu kita kuasakan dengan 4 darabkan dengan 3. 3 tu 3 tahun lah tempoh matang dia. 3 tahun. So 4 darab dengan 3. So kita dapatlah nilai matang dia adalah sebanyak RM10,970.68. Itu ni contoh dia lah. Kita A, sebelum kita cikgu bagi pengiraan dia, bawa kirakan, kita tengok A, hitung nilai matang bagi simpanan RM5,000. Kita ada simpanan dia RM5,000. Okay, untuk 6 tahun. Jadi 6 tahun. So dengan kadar faedah dia 3%. Okay, setahun di compound setiap tahun. Setiap tahun. So maknanya annum ataupun annually ataupun compounded yearly ataupun annually, yearly atau annually yearly. So P dia sama dengan 5,000. Okay. R dia sama dengan 0.03 sebab dia 3/100. Okay. And then N dia sama dengan apa? N dia sama dengan 1.
Sebab apa? Dia compound yearly, setiap tahun. Dia bukan setiap 3 tahun, quarterly kan. Setiap suku, bukan half. So N dia sama dengan 1. Okay, then dia punya T dia sama dengan 6 sebab dia 6 tahun. So matching value ataupun nilai matang dia akan jadi sama dengan 5,000 darab dengan 1 tambah dengan R. R dia 0.03 bahagi dengan N dia adalah 1 darab dengan 1 darab dengan 6. So kita dapat 5,000 1 tambah dengan 0.03 kuasa 6. So kita dapat 5,000 darab dengan 1.03 kuasa 6. Cuba kirakan apa itu. So 5,000 dengan 1.03 kuasa 6. So kita akan dapat nilai dia yang paling akhir, jawapan dia 5,970 26 sen. Okay. So kalau kalkulator ni dia senang sikit lah. So dapat kuasa ni. Terus 5,000 darab dengan 1.03 kuasa ada kat luar tu 6 lah. So tekan je kalkulator tu dapat lah RM5,970.26. Ini contoh dia macam mana kita nak kira nilai matang. Okey. Siapa yang nak salin boleh salin dulu, cikgu masa dalam 2 minit untuk salin. Dan itu formula dia. Very interesting. Yang interest dia kena tambah 1. Dia formula dia lain sikit. Okey. Okey, silap. Cikgu jawab Okey, kenapa saya kena tambah 1? Okey, kalau yang tadi kita buat interest rate tu kadang faedah mudah kan, kita kira secara berasingan. Okey, kita kira secara berasingan. Tapi kat sini kita kira sekali arung kita kira. So tu kita tambah 1 ni. Kalau kita asing, kita kira ni je dulu. Okey. Baik. So tambah 1 maksudnya principal tambah dengan interest. So interest tadi yang ni lah 0.03 bagi 1 kuasa 6 ni. Okay, so tambah 1 tu yang ni lah principal dia. So dia buat sekali arung. So menjawab soalan dia, kenapa rate interest kena tambah 1? Sebab kita nak gabungkan sekali terus. Dia punya principal tambahkan dengan dia punya interest. So tak payah tambah lah. Macam tadi awak kena kirakan faedah dia, lepas tu awak tambahkan. Ini tak perlu. Dia sekali arung saja. Jawab soalan Anas. Menjawab ke soalan awak? Okay, good. Okay. Dah salin Anas? Yang ni? Yang okay, dah siap. Okay. Okay. Anas sila salin soalan ni. Salin bahasa Melayu je lah. Bahasa Inggeris tak payah lah. Okay, salin soalan dia. Dan buat B dengan C tu. Nanti WhatsApp ke cikgu. 019-277-8489. Okay, boleh WhatsApp je.
Saifuddin, nombor B tu, awak punya tu dah betul. Cuma bila tang kuasa dia tu, kenapa dia kena 12 darab 10? Sebab dia cakap di compound setiap bulan. Tapi yang bawah tu, yang 0.033 tu, awak bahagi dengan 1. Sepatutnya awak 0.033 tu, awak bahagi dengan 12. Kita cakap compound setiap bulan kan? So bukan 1, bahagi dengan 12. Sepatutnya awak masuk macam ni. 20,000 betul, kita hantarkan lawasan ni, Anas. Okay, 1 tambah dengan 0.033 bahagi dengan 12 darab dengan 12 darabkan dengan 10. Betul lah, setiap bulan awak darabkan dengan ni. Yang ni dah betul. Yang ni awak buat 1. Cuba kira balik. Siapa? Saifuddin? Dapat berapa nilai dia? Yang C tu pun sama. Tempat yang sama awak salah. Cuba kira balik. Cikgu. Kalau setiap bulan 12, kalau setiap tahun? 1. Setiap setahun 1. Kalau setiap setengah tahun yang situ 2. Faham tak, Afiq? Afiq? Tak faham sangat. Okay. Oh, faham. Faham cikgu, faham. Faham cikgu. Apa yang faham? Ah, Oh, faham. macam ni nak terangkan. Faham, tak boleh nak terangkan lah cikgu. Kalau awak tak boleh terangkan, boleh tak? Apa cikgu? Kalau cikgu cakap di compound setiap suku tahun, berapa N dia? 4. Kalau setiap setengah tahun? 2. Kalau setiap tahun? Setiap tahun 1 lah. Setahun lah. 1. Kalau setiap bulan? 12. 12. Itulah. Itulah maksudnya. Okay. Faham cikgu, faham. Okay. Saifuddin, tolong betulkan B dengan C tu, awak punya compound tu salah yang dekat bawah tu. Sepatutnya 0.033 tu bahagi 12. Bukan bahagi 1. Tadi cikgu buat 1 sebab cakap setiap tahun. Cikgu, Ya? jadi yang C tu 6 ke? Setengah tahun, half yearly. Apa dia? N dia sama dengan apa? 6 ke 2? Jadi nota tu tak apa? 6 ke 2? Dalam nota yang awak salin tu 6 ke 2? N dia. Ya. Dua. 2. Okay. So per 2 lah Tadi yang kuasa tu boleh buat 2 darab dengan ni kan? 2 darab dengan 5 kan? Apa? Sekejap. Mana awak punya? Ni. 6 darab 5. Oh. Bukan 6 2. And dia sama dengan 2. Sebab dia setengah tahun. Tukar 2 darab 5. Berarti yang bawah tu 0.032 tu bahagi dengan 2.
Dia punya kuasa dengan per tu memang akan sama eh. Yang macam mana? Tak faham. Macam mana? Kenapa balik? Contoh yang tu apa C tu 0.032 per 2 kan. So dia punya kuasa dia pun 2 kali 5. Ya betul. Oh betul. Kira ada. Boleh dapat? Saya boleh. Kira dulu. Berapa dia punya tu. Nas, boleh hantar dekat dalam WhatsApp cikgu kalau dah siap. Ambil gambar. Lepas tu hantar kat cikgu. WhatsApp. Berita baiknya, Miju. Okey, baru betul. Yang siapa? Saifuddin punya. Okey, betul. Okey, yang mana Afi? Dah hantar belum? Dengan Anas? Anjay cikgu jap.
Okey, kita dah dapat dah daripada siapa ni? Afi kan? Okey, Afi punya okey, betul? Punya dua-dua betul. Okey, betul. Anas pun jawab dengan betul. Okey, jawapan dia yang A, yang B jawapan dia RM27,806.76 dan C jawapan dia RM16,408.35 lah. So rata-rata semua Cikgu. ya. Bukan 77 sen ke yang B? Sebab saya guna kan? Oh, gunakan Ah. boleh juga, tak ada masalah pun. Dia 76 76 Tak ingat. 765. boleh gunakan 77 sen. Okey, 77. Okey cikgu. Okey, betul. So grafik saya itu technical lah, dia tak ada masalah pun gunakan apa semua, just 0.01 je measurement tu. Okay, tak ada masalah, tapi semuanya betul, cuma yang tadi siapa Saifuddin tu jaga-jaga yang pecahan bawah tu 0.3 tu bagi dengan 12, bukan bagi dengan 1. Sebab formula dia kan ada formula di N kan. Dengan N. Okey. Right. So ini kita ada ni kan cost per ratus. Okey, ini kita dah masuk kepada topik pelaburan sebenarnya. Kita akan bermain saham. Kita akan masuk sikit je sebab yang untuk minggu depan juga akan masuk kepada pelaburan yang lebih banyak lah. So hari ni kita bermain sikit lah mengenai pelaburan sikit saham. Okey, contoh kat sini nombor 6 contoh dia jadual di bawah menunjukkan pembelian unit saham oleh Encik Zaid untuk 3 bulan berturutan. Okey. So bulan September, Oktober dan November lah dari pembelian tu. Okey, pada bulan September dia beli unit saham tu sebanyak RM4,000. So bila bulan Oktober dia beli lagi 3,000 unit. November dia beli tambah lagi 5,000 unit. So kalau kita tambahkan ni, berapa unit dia beli ni? So 4 tambah 3 tambah 7 kan. So kita dapat 12,000 unit yang sudah dibeli oleh Cik Zain 3 bulan berturut-turut. Okay. Tapi setiap bulan tu nilai saham dia seunit, harga seunit saham dia berbeza-beza lah. Pada bulan September harga dia 85 sen. Okay, 85 sen. So pada bulan 10, pada bulan Oktober dia meningkat sebanyak 3 sen. Dia naik 3 sen. So dia kena beli sebanyak 88 sen. So pada bulan November harga saham tu jatuh. Bila dia jatuh, sebab tu dia beli unit yang lagi banyak, 5,000. So bila dia jatuh sebanyak 8 sen daripada bulan Oktober, dia beli 5,000 unit sekali terus. So total dia dapat 12,000 unit lah. Tapi dia dapat 12,000 tu berbeza-beza harga. So first apa dia tanya? Jumlah pelaburan dia. So jumlah pelaburan dia kita darabkan lah. Darabkan 4,000 darab dengan 0.85 ditambah dengan 3,000 darabkan dengan 0.88 dan 5,000 darabkan dengan 0.80 lah.
Macam ni lah kita dapat kan. Okay, darab tambah kan. So total up dia punya total investment dia adalah sebanyak RM10,040. So dalam 3 bulan tu dia habiskan duit dia sebanyak RM10,040 untuk beli jumlah saham sebanyak 12,000 unit 3 bulan. So bilangan saham tu apa? Tadi dapat 12,000 lah. 12,000. So dia nak tanya dalam soalan, berapakah kos purata seunit saham dia? So berapa kos unit purata unit sesaham dia? So ini modal dia. Okay, jumlah modal yang dikeluarkan iaitu RM10,040. Kita bagikan dengan bilangan unit dia dalam 12,000 unit. So kita dapatlah satu unit tu, kalau dia beli tu, jumlah purata dia adalah 0.83 sen. So nampak kat sini, dia untung 3 sen. Dia untung 2 sen pada bulan September dan bulan Oktober. So 3 sen dan 5 sen pada bulan Oktober lah. So maksudnya walaupun dia beli harga pada bulan September 85 sen dan Oktober 88 sen, tapi kalau kita jumlah kira purata sebab November dia harga menjunam jatuh 0.80 sen. So makanya harga purata dia 0.83 sen ataupun 83 sen je. 83 sen je. So murah lah dikira purata dia. So setiap saham kan dia juga tadi ada kala naik, ada kala menurun. So bila naik dia belilah sikit 3,000. Okay. So bila dia menurun, dia belilah banyak 5,000 unit saham. So dia dapatlah keuntungan dia. So dalam soalan ni just nak minta average cost per share ataupun cost purata seunit dia berapa kan saham yang dia beli tu. So kena dapatkan dia punya jumlah pelaburan, lepas tu bilangan saham yang dia dapat jumlah dia, bahagikan dia. Jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan, dapatlah kos purata seunit saham. Okay, dapat ni? Simple je ni. Ni just kira matematik yang macam sekolah rendahan lah. Just kita darabkan, dapatkan dia punya tu, bahagikan dengan berapa unit saham. Dapatlah dia punya purata dia. Okay, purata. Kalau anda dah belajar kan, darjah 6 kita dah belajar pasal purata kan. Dia konsepnya ni lah. Kita dapatkan purata dia. Purata pelaburan saham. Okay, cuba dapatkan ni, dua soalan ni. Okay, Anas boleh salin soalan ni A dan B dan tolong jawab. Okay, sebelum kita habiskan kelas, tolong jawab soalan ni. Macam biasa, hantar kat dalam WhatsApp cikgu Cikgu, Ya. soalan A ni dia nak apa? Itu sama juga, dia nak kos purata seunit. Okay.
Okey, berapa ni? Syabudin dah hantar. Okey. Okey. Betul Anas punya dengan Syabudin. Okey, nombor A. B pula macam mana? B kena buat sekali ya? Kena buat sikit ada 2 soalan kan? Oh. Tak apa, tak apa. Dia bagi peluang masa lagi. Ada masa lagi. Buat yang B tu. Okey, dah hantar.
Okey. Okey, betul. Hafifnya. Saifuddinnya. Okey, nombor 2 pun betul. Right. So Anas, nanti siapkan yang yang B tu So kita ada 2 soalan. Anas boleh hantar 1 soalan je. Okay. So, okay. Apa? So far saya tengok okay. Boleh untuk pelaburan ni simple je. Ini just pengenalan macam mana awak nak dapatkan kos merata tu saja. Jadi dia konsep dia macam konsep masa belajar darjah 6 lah. Kan? Dapatkan purata sesuatu benda macam ni. Kita awak dapatkan purata. Tambah-tambahkan bagi dengan bilangan. Betul? So konsep dia sama juga di sini. Tambah-tambahkan cuma yang tu kita kena dapatkan dengan harga dia lah. Darab dengan harga tambahkan, darab dengan harga tambahkan, darab dengan harga tambahkan. Okay, so tambahkan berapa bilangan pelaburan dia, bahagi dengan berapa bilangan saham dia. So kita dapatlah dia punya kos purata seunit untuk saham tu. Okay, sebab apa? Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab saham, harga saham dia akan turun naik. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang naik lagi, turun. Macam ni. Yang masa tu yang Syukri punya ni kan, dia beli pembuat pembelian sebanyak 4 bulan betul-betul kan. Okey, pada bulan Januari harga dia RM5. Februari harga dia RM3. Dia menurun. Dia murah lah. So bila bulan Mac lagi turun RM1 jadi RM1. So tapi bulan April dia naik mendadak sebanyak RM6. So bila dia biasanya orang akan beli bila harga dia turun, bila harga dia rendah. Sebab apa? Kita dapat beli unit yang lebih banyak. Okay. So macam itulah saham. Jadi kalau kita nak bermain dengan saham, kita akan cari bilangan harga paling rendah dulu. Bila harga turun, kita akan beli dengan unit paling banyak. Bila harga naik, biasanya kita akan beli dengan harga dengan unit yang sikit lah. Okay. Tapi biasanya bila harga dah naik, okay, contohnya kat sini bulan April dia RM6. Kalau dia possibility-nya Syukri akan jual balik lah. Okay, jual balik saham dia semua tu, dia dapat keuntungan di situ. Nanti minggu depan juga akan terangkan macam mana bila kita beli saham, lepas tu kita cairkan saham tu, cairkan aset kita kan. So kita dapatlah keuntungan dia dari situ. Itu konsep saham. Okay, right. So kita berhenti sampai muka surat 29. Okay, nanti kita akan sambung balik untuk ni muka surat berapa ni? 30 dan seterusnya minggu depan. Okay, baik. Sampai di sini saja untuk hari ini. Okay. Sebelum tu cikgu ucapkan selamat hari raya lah. Lupa dia cikgu. Daripada awal kelas tadi lupa cakap selamat hari raya kepada semua kan. Saya boleh kepada Hafiz dengan Anas yang baru masuk ni. Okay. Jumpa lagi minggu depan semua. Assalamualaikum.